Ayat nombor 4, wa yunzirul ladzina wa yunziruna qalu ittakhadallahu walada. Allah bagi peringatan, inzar, ancaman kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil anak. Allah ada anak. Allah bagi ancaman orang yang kata Allah tu ada anak. Bila sebut orang yang kata Allah tu ada anak, agama yang paling dekat dan sinonim apa yang anda terbayang? Agama mana? Kristian. Takkan Kristian seorang saja. Tak logik lah akhir zaman ni Allah nak tiung pada Kristian saja. Agama lain tak ada kah? Ho ho ho. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Sebenarnya benda ni dah lama berlangsung, benda ni dah lama berlaku. Yang Kristian punya cerita, Kristian punya pasal yang last dah untuk dimensi ni. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Benda ni bukan hari ni, tapi dah lama diwarisi, warisan demi warisan, legasi demi legasi oleh nenek moyang mereka. Siapa pemula? Hak kita cerita nombor 1 hari itulah. Itu yang saya tarik di situ. Siapa pemula? Namrus. Number 1. Tang mana saya akan buka sejarah satu demi satu. Maksudnya yang dia nak di sini ialah semua agama, semua kepercayaan, semua keyakinan, semua akidah dalam dunia mesti berpaksikan kepada teologi kemusyrikan, iaitu Trinity. Mereka cuba dengan Islam tak berjaya. Mereka cuba Islam tak dapat. Tapi hak lain selain Islam, sebelum Islam habis kena. Jadi bila sebut Allah ambil anak, kita cuma terbayang Kristian silap besar. Hari itu kita cerita pasal Namrus. Namrus buat pertama kali bila bapa dan mak dia berkahwin. Siapa mak dia? Dewi Semiramis. Bila mereka berkahwin, malam pertama buat projek, malam pertama mereka berkelamin, besok bapa Namrus meninggal, mati. Jadi dalam masa yang sama, Semiramis ni klaim bahawa dia ni masih wanita suci, masih wanita perawan. Akhirnya dia pun mengandung. Memang mengandung lah sebab buat projek. Tapi sebab bapa tu mati, dia duk klaim lah dia ni perawan lagi, suci lagi, orang tak sentuh lagi. Bila lahirnya Namrus, otomatik dia dakwa ini adalah anugerah daripada Tuhan buat dia ni mengandung tanpa suami. Start ni bukan zaman Nabi Isa dengan mak dia Maryam. Ni dah bermula zaman Nabi Ibrahim. Yang tu yang kita bawa nak suruh nampak frame yang lengkap. Bila Namrus besar, dia jadi manusia yang kacak, manusia yang berilmu, manusia yang hebat. Akhirnya bila Namrus berkawan dengan wanita dan perempuan-perempuan yang cantik, mak dia cemburu. Last kali Namrus kahwin dengan mak dia sendiri. Namrus kahwin dengan mak dia, Dewi Semiramis. Ni nak cakap mereka menjaga hubungan darah sejak dulu. Kahwin hanya dengan ahli-ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat. Ni mereka cukup jaga. Bila kahwin, akhirnya lahirlah anak nama Tammuz. Tapi sebelum Tammuz lahir, Namrus mati, Namrus meninggal. Seolah-olah Semiramis kata apa? Anak yang dia lahir ni, anak Namrus, Tammuz ni adalah klon ataupun duplikat bagi Namrus. Jadi sebelum anak yang nama Tammuz ni lahir, dia buat satu pohon. Pohon ni nama pohon evergreen. Tetap hidup, tetap hijau, tetap subur. Dia gantunglah bola, dia gantung hadiah. Bab cerita pohon Christmas bukan hari ni. Namrus punya cerita lagi. Biar betul-betul faham, biar betul-betul kenal sejarah. Pohon evergreen Semiramis pemula dia. Bila dia duduk teringat dekat Namrus, dia buat pohon evergreen ni. Lalu dia mengandung, keluar anak, letak nama Tammuz. Seolah-olah Tammuz ni kita kata kembar. Tammuz ni duplikat
salinan balik kepada Namrus. Lalu terbentuklah akidah Trinity buat kali pertama. Namrus, Semiramis dan Tammuz. Siapa Semiramis? Nuh duduk Amerika di New York Nuh. Mana dia? Adik ni pegang buku, adik ni pegang obor. Statue of Liberty. Itulah Dewi Semiramis. Statue of Liberty tu Dewi Semiramis lah tu, bini Namrus. Kita hari ni nak pergi tengok salah satu 7 benda terajaib di dunia, tak kenal pun siapa. Tengok Columbia Trista filem. Pernah tengok tak Columbia Trista filem? Perempuan tu yang pakai baju putih macam zaman Roman, angkat. Tu pun Dewi Semiramis. Bini Namrus. Trinity bermula zaman tu lagi. Bawa masuk zaman Fir'aun, zaman Isis, kahwin dengan Osiris, lahir anak Horus. Horus mata satu. Kan filem dia tak boleh masuk di Malaysia, The Egyptian God. Tengok tak trailer The Egyptian God? Itu cerita Horus. Siapa dia? Bapak dia Isis, mak dia Osiris, bapak Osiris, mak Isis, lahir Horus. Tuhan mata satu, Mesir purba. Last kali jadi Trinity juga. Trinity berlangsung setiap masa. Nak suruh saya sebut satu-satu, kita ambil sejak zaman awal. Number 2. Dah dengar ajaran Confucius? Siapa pengasas Confucius? Konfuzi. Dalam ajaran Konfuzi, walaupun dia bentuk ajaran, masih belum boleh dilabelkan sebagai agama. Tapi dia mempercayai satu roh yang paling tinggi, iaitu Tian. Dalam ajaran Konfuzi, hak nombor 1 Tian. Ketua roh hak duk alam langit dia panggil Shangti. Ketua roh hak duk alam bumi dia panggil Shunzi. Ada Tian, ada Shangti, ada Shunzi. Trinity. Number 3. Alih seorang lagi hak hidup zaman dia, ajaran Tao. Siapa pengasas dia? Laozi kan? Laozi. Tao tu ialah jalan yang paling lurus, jalan yang paling sempurna, atas sekali. Hak tak boleh nak definasi, hak tak boleh nak hurai, Tao. Lepas pada tu dia turun pada Laozi sendiri. Lepas tu dia turun pada Chang Tao Ling. Ada 3 juga. Ada Tao, ada Laozi, ada Chang Tao Ling. Buat kitab nama Tao Te King. Bukan Tao Te Ais dah, Tao Te King. Jalan Tao yang lurus. Trinity masih tetap hidup. Number 4. Kita pergi agama di Jepun. Agama di Jepun, agama agama Jepun, agama apa? Shinto. Nak dengar agama Shinto? Agama Shinto, dewa yang paling tinggi, penjaga alam semesta, Amaterasu Omi Kami. Amaterasu Omi Kami tinggi sekali. Dia buat turun anak lelaki dia, nama Ninigi. Ninigi turun sebagai orang, terpikat pula dengan puteri Gunung Fuji. Lebih kurang puteri Santubong, puteri Sajenjang lah ni. Ninigi tu anak Tuhan, Amaterasu Omi Kami. Turun sebagai manusia Ninigi, tengok puteri Gunung Fuji cantik, kahwin. Orang dengan manusia kahwin, keluarlah keturunan Jimmu Tenno. Jimmu Tenno tu yang melahirkan keturunan Maharaja Jepun sekarang. Sebab tu rakyat-rakyat Jepun sembah Maharaja mereka. Tak kira lah Akihito ke Arihito ke. Maksudnya bagi dia, hak atas dulu tu, bapak dia tu dari jaluran Tuhan kahwin dengan manusia, puteri Gunung Fuji. Jadi titisan-titisan Tuhan campur manusia tu masih terus segar, masih terus subur, masih terus hidup dalam diri Maharaja Jepun. Buka kitab dia Nihongi, kitab asas agama Shinto Nihongi, kita tengok nama-nama dewa penuh dalam tu. Masih tak lekang dengan Trinity. Number 5. Masuklah zaman kita ni agama Hindu. Agama Hindu pun sama juga. Brahma, Vishnu, Siva. Brahma, Vishnu, Siva. Buka kitab dia. Kitab Hindu yang paling otentik ada 3. Pertama Weda, Rig Weda, Yajur Weda, Samaweda, Atharwa Weda. Yang kedua kitab Purana. Yang ketiga kitab Upanishad. Hak banyak cerita pasal Nabi Muhammad, Upanishad Chandogya.
Saja-saja cerita tentang bisyarah ataupun kenabian Nabi Muhammad. Lepas tu dia ada pula literature klasikal, Ramayana dan Mahabharata. Takkan tak pernah dengar? Ramayana, kisah pengembaraan Sang Rama, karangan Walmiki, 24,000 bait. Kita dimelayukan jadi hikayat seri. Orang dulu-dulu belajar hikayat Seri Rama tu, yalah tu. Kita tukar version kita. Inilah yang banyak jadi cerita-cerita wayang kulit. Lepas tu Mahabharata pula, Sang Bharata yang besar. Ini paling besar literature klasikal dia, 100,000 bait. Dalam tu ada macam-macam cerita. Dewa Krishna, peperangan Kurukshetra, Pandawa dengan Kuru dan Kaurawa, cerita Tuhan Krishna bercinta dengan Gopi, bercinta dengan Radha, macam-macam. Dalam tu bab Hindu. Terlepas ke tak Trinity? Tak terlepas. Number 6. Masuk pula Buddha. Masuk Buddha lagi tak terlepas. Buddha Amitabha, Buddha Shakyamuni, Buddha Maitreya. Trinity tak terlepas. Buka kitab Buddha, Tripitaka, 3 bakul, Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Trinity. Number 7. Buka pula agama Jain. Pernah dengar agama Jain? Agama Jainisme ni dia bermula di India, di satu daerah nama Vesali. Jain ni dia sama dengan Hindu, Tuhan hak atas. Dia panggil Brahma. Jain ni dia ada 24 Nabi, 24 Rasul. Hampir sama dengan Islam. Lepas pada Tuhan, Jain yang pertama nama Rishabha. Jain yang terakhir nama Mahavira. Jadi ada Brahma, ada Rishabha, ada Jain yang terakhir Mahavira. Terlepas ke tak Trinity? Tak terlepas. Number 8. Agama Sikh. Ada Guru Nanak, ada Angad, ada Arjan. Guru Nanak, Angad, Arjan. Terlepas ke tak Trinity? Tak terlepas. Number 9. Agama Zarathustra, agama Zoroaster, Parsi kuno. Ada Tuhan Zarathustra hak paling tinggi, Ahura Mazda. Ada semirik-mirik spiritual yang macam Jibril, Wahu Nama. Ada satu lagi Ahriman, Tuhan kegelapan, Ahura Mazda, Wahu Nama. Ada Ahriman. Terlepas ke tak Trinity? Tak terlepas. Buka kitab dia Zen Avesta, cerita macam-macam. Number 10. Lepas tu masuk Yahudi. Yahudi, Tuhan nombor 1 Allah. Yahweh, Adohai, Elohim, nama yang sama. Tapi tak terlupa siapa? Yang kedua ialah Sephiroth, yang ketiga ialah Sheshina. Ada Alohai, ada Elohim, ada Yahweh, ada Yahweh, ada Sephiroth, ada Sheshina. Trinity tak lari. Dalam Kristian tak payah kita cerita. Allah, Ruhul Kudus, Nabi Isa. Islam ada ke tak? Tak ada, tak boleh lah ustaz, tak tembus lah ustaz, tak bergerak lah ustaz. Ambil serpihan dia pun cukup dah. Siapa serpihan dia? Syiah, Ali, Hasan, Husin. Ambil serpih pun tak apalah. Hak ni tak tergugat, hak ni payah. Tu kita tak cangkup lagi dengan Tuhan-Tuhan yang bersifat mitos Yunani. Yunani kan, ada Tuhan Zeus, Tuhan alam semesta. Ada Tuhan laut, Poseidon. Ada Tuhan darat, Hades. Kalau nak campur Tuhan keluarga, Zeus Tuhan bapa, Hercules Tuhan anak, Hera Tuhan ibu. Terlepas ke tak? Tak terlepas. Tang mana hak tak ada? Semua ada kecuali Islam. Jadi hari ni, depan tadi bila saya sebut, pemikiran anda didominasi oleh Kristian. Sedangkan Kristian yang last untuk dimension ni, semua sekali sebelum ni memang dah Trinity. Memang dah Trinity. Hak ni lah yang Dajjal nak bawa sebanyak-banyaknya pengikut dia yang bawa teologi kemusyrikan, mensyirik dan mempersekutukan Allah. Malahum bihi min ilmin, dalam keadaan mereka tak sedar pun mereka menganut ni agama yang karut, agama yang sesat, agama yang menyeleweng dah lama. Wala li abaihin, tok-tok dia nenek moyang pun ikut bodoh, ikut tak tahu apa juga. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Sungguh besar pendustaan, kata-kata bohong yang mereka katakan, kecuali hanya kata-kata yang menipu, berbohong dan berdusta.